Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita sambung kitab Munyatul Musalli. Saya akan teruskan ke muka surat 73. Jadi kita dah selesai tentang solat. Solat secara individu. Rukun-rukun solat, syarat-syarat sah solat, perkara-perkara sunat dalam solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, dan juga perkara-perkara sunat selepas solat. Jadi ada beberapa zikir dan juga doa yang tu saya rasa tuan-tuan boleh baca lah. Yang saya dah kupas tu yang memang kita duk buat selama ni. Jadi kita terus saja masuk muka surat 73, kelebihan solat berjamaah. Habis dah bab solat, kita nak masuk tajuk baru, solat berjamaah. Baik, solat berjamaah dia hukum dia lain, tidak sama dengan solat. Hukum solat, hukum solat lain, hukum solat jamaah lain. Cara solat pun tidak sama. Oleh kerana itu, apabila kita nak menunaikan solat secara berjamaah, maka kita wajib belajar mengenai solat jamaah pula. Jamaah sekurang-kurang 2 orang. Sekurang-kurang 2. Seorang jadi imam, seorang jadi makmum. Bila kita ada 2 orang, makmum nak duduk di mana? Kena mengaji. Kalau kita ada 3, makmum ada 2 di belakang, duduk macam mana pula? Kalau kita ada seorang lelaki dan seorang perempuan, yang lelaki tu nak duduk di mana, yang perempuan tu nak duduk di mana? Kalau kita masuk masjid pula, saf sudah habis, sudah penuh, kita nak mulakan saf itu di mana? Jadi banyak perkara-perkara yang berkaitan dengan salat berjamaah ni. Kalau masbuk pula macam mana, kalau muafiq pula macam mana, dia memang banyak. Jadi kita nak solat jamaah, wajib kita belajar ilmu yang asing, yang berasingan dengan solat. Itulah nama dia, ilmu tentang solat berjamaah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kita akan mulakan pada malam ini dengan tajuk dia kelebihan solat berjamaah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala kelebihan solat berjamaah. Fadlu salatil jamaah kalau bahasa Arab. Antara usaha untuk memelihara dan mendirikan solat. Sebagaimana disebut dalam Quran, wa aqimus salah. Dirikan salat. Hafizu ala salawatikum. Peliharalah solat-solat kamu.
antara usaha untuk mendirikan solat dan juga untuk memelihara solat ialah sentiasa mengerjakannya dengan cara berjamaah. Maksudnya usahakan jangan solat sendirilah kalau boleh. Nah, solat jamaah ni tak kisah di mana-mana pun. Sama ada kita solat di masjid ataupun kita solat di rumah ataupun kita solat di pejabat, tak kisah. Janji dia berjamaah. Yang kita nak kita berjamaah. Cuma afdal solat jamaah tu di masjid, afdal. Kita solat di mana pun tak apa. Jangan solat seorang. Nah, jangan solat seorang. Kalau tempat kerja, carilah member. Kalau tak sempat nak pergi masjid yang berhampiran, kita ada surau di tempat kerja. Solat di situ. Tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian, cuma solat di surau tempat kerja, lambat sikit nak turun. Lambat turun. Tunggu tak masuk, tunggu tak masuk. Last kali dia qomat, dia jadi tu imam. Pakat takut jadi imam. Pakat tak pi. Tunggu solat dulu baru masuk. Baru masuk. Selagi tak solat tak berani masuk. Sebab apa? Takut jadi tu imam. Nak pula jangguk dia panjang sikit, lagi jengkreng. Itu masalah tempat kerja. Jadi buat lambat. Dia kena lantik seorang jadi imam, tak apa. Baik, tuan-tuan, semat yang dirahmati sekalian. Cuma afdal solat di masjid lah. Sebab Allah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wa bil yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala ialah yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat. Maksud makmurkan masjid salah satunya solat jamaah. Kemudian kita ada kuliah, kita ada mengaji Quran, ada apa-apa lagi lah. Tapi yang paling tonggak ialah solat berjamaah. Tu makmurkan masjid. Jadi afdal solat di masjid. Nabi sebut man ghada ilal masjid aw raha. Siapa yang pergi balik, pergi masjid balik rumah, pergi masjid balik rumah, pergi masjid balik rumah, a'addallahu lahu nuzulan fil jannah. Allah akan sediakan bagi dia satu rumah persinggahan di syurga. Rumah persinggahan, orang Bali panggil homestay. Homestay. Mahligai tak kira lagi tu, istana tak kira lagi, tuan-tuan. Yang tu lagi besar. Yang tu lagi besar. Pergi masjid ini, pergi balik satu homestay. Pergi balik satu homestay. Sehari berapa kali? 5 homestay. Sehari 5. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 5 sehari. 10 hari? 10. 5 kali 10? 50. Sebulan? 150 homestay. Sebulan. Setahun? Kira sendiri ya. Dah hidup 60 tahun. Kali tengok tuan-tuan. Berapa juta homestay. Banyaknya letak tanah mana? Ingat syurga tu tanah pak hang. Ingat syurga tanah pak kita. Syurga ni seluas mata memandang. Dia punya tanah dia begitu luas untuk seorang manusia. Boleh isi berjuta-juta rumah. Tak ada hal. Tuan-tuan, semat yang dirahmati. Sebab apa? Sebab pergi masjid tu nak cerita kelebihan. Boleh solat di rumah, tapi lebih masjid tu, tuan-tuan. Nabi sebut man tatahhara fi baitihi. Siapa yang berwuduk di rumah. Nabi sebut lama dah. Bukan kata PKP. PKP ni baru 2020 mula. Habis bila? PKP habis bila? COVID-19 habis bila? Mana aku tahu. Dia mula 2020. Nak pergi masjid, ambil wuduk di rumah. Nabi sebut lama. Man tatahhara fi baiti. Sesiapa yang bersuci, berwuduk dari rumah.
sebelum pergi masjid tu. Summa masya ila baitin min buyutillah. Kemudian dia pergi ke satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Masjid lah. Satu masjid kita pergi, takkan nak pergi semua. Satu waktu satu masjid lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, ada orang bulan Ramadan dia buat 30 masjid bulan Ramadan. Malam pertama Bukhari, Masjid Bukhari malam pertama. Malam kedua Masjid Muslim. Malam ketiga Tirmizi pula. Malam keempat An-Nasa'i. Dia tu sampai 30 buah masjid. Tapi tak elok, tuan-tuan. Yang eloknya masjid Qaryah kita. Yang afdal masjid Qaryah kita, bukan kita duk atur masjid orang lain. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tak apalah. Nak cerita satu kali wuduk satu masjid kita pergi. Li yaqdiya faridatan min faraidillah, untuk dia menunaikan satu fardu daripada fardu-fardu yang difardukan. Solat fardu itulah. Ambil wuduk di rumah, kemudian pergi masjid untuk menunaikan solat fardu. Nabi sebut apa akan berlaku? Kanat khutwatahu, maka setiap dua langkahnya, satu langkah menghapuskan dosa kecil, satu langkah mengangkat darjat. Mana kalau kita datang masjid 30 langkah, 15 langkah menghapuskan dosa kecil, 15 langkah mengangkat darjat. Kalau kita berjalan 100 langkah, 50 langkah menghapuskan dosa kecil, 50 langkah mengangkat darjat. Cikgu berapa langkah? Cikgu berapa langkah? Mari sini. Naik basikal. Naik kereta. Pusingan tayar. Satu pusingan tayar, satu langkah. Berapa pusingan? La ilaha illallah, kira lah. Satu pusingan, satu langkah. Kalau kata kereta daripada rumah cikgu, mari sini. 50 pusingan. 50 pusingan. 25 menghapuskan dosa kecil, 25 mengangkat darjat. Solat di rumah tak boleh lagi tu. Solat di rumah boleh pahala jamaah je lah. Pahala pergi tak dapat, pahala balik tak dapat. Rugi sikit. Rugi bukan sikit, rugi banyak lah. Rugi banyak kalau kita solat di rumah ni. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, Nabi sebut fasallu ayuhan nas fi buyutikum, maka solatlah wahai manusia di rumah kamu. Solat di rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baiti, kerana sebaik-baik solat seorang manusia di rumahnya. Illal maktubah, kecuali solat fardu. Solat fardu afdal di masjid. Solat sunat semua di rumah. Qabliyah di rumah, ba'diyah di rumah, qiyamulai di rumah, witir di rumah, apa dia lagi, duha, semua solat sunat afdal di rumah. Kat sini ni masjid ni, mana-mana masjid yang afdal fardu sahaja. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, jadi kelebihan solat jamaah, dia bukan sekadar pahala dia lebih daripada solat seorang, bahkan dia lebih afdal kalau kita solat di masjid. Macam tu. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang pertama, di antara usaha memelihara dan mendirikan solat ialah sentiasa mengerjakannya dengan cara berjamaah. Kenapa? Yang pertama, solat berjamaah itu lebih afdal daripada solat seorang diri sebanyak 27 darjat. Seperti yang dinyatakan di dalam hadis, sesiapa yang meringankan keuntungan ini sedangkan untuk menghasilkannya tidak susah, maka orang itu dikira memudahkan agama dan tidak menghiraukannya. 27 seperti disebut dalam hadis. Syekh kita dalam kitab dia tak sebut hadis tu. Hak tulis Melayu ni, hak tulis Rumi ni, dia buat nota kaki di bawah. Tuan-tuan tengok di bawah 75.
Nah, 75. Baik, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kanser buang. Kanser buang. Bukan Umar Al-Khattab. Ibnu Umar. Anak dia Abdullah bin Umar. Itu salah. Nah, salah. Dari Abdullah bin Umar. Bukan Umar bin Al-Khattab. Anak, bukan bapa. Salah cetak. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajah. Hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Maksudnya solat berjamaah lebih afdal dari solat seorang diri dengan 27 darjat. Riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Hadis lain 25, ada dua hadis. Hadis ni 27. Satu lagi hadis sahih juga 25. Nak buat macam mana ni? Nak buat macam mana? Dua ni 27, ni 25. Nak pakai hak mana satu? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tak boleh tolak sebab dua-dua tu sanad dia sahih. Dua-dua betul. Maka ulama-ulama kata yang 27 tu, siapa yang solat dengan imam daripada awal Allahu Akbar, dia pun Allahu Akbar, maknanya dia muafiq daripada awal solat sampailah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi bersama imam, maka 27. Tapi hak datang lewat, nah tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, pahala bukan 27. Dia 25 ataupun bawah daripada itu lagi. Dia tak sama. Hak takbir dengan imam, pahala dia insya-Allah 27. Dah datang lewat, ketinggalan satu rakaat, dia tak dapat, dah 27. Tapi dapat pahala jamaah lagi. Tak dapat satu lah. Bukan satu. Tapi bukan 27 dah. Rakaat kedua lagi lambat. Lagi kurang daripada hak tinggal satu. Hak tinggal dua lagi kurang. Hak datang imam tahiyat akhir dah. Lagilah. Imam at-tahiyyah. Dia Allah. Jengkreng. Tak dapat dah 27. Tapi kelebihan solat jamaah dia dapat. 27. Kirim salam. Tak dapat dah. Sebab itu, kalau kita datang lewat. Nah, imam tahiyat akhir dah. Kalau ada kawan lain, cari ikut tu imam tak ikut lah. Kita buat belakang sendiri. Tunggu dia bagi salam dulu lah. Nanti imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita buat jamaah yang kedua. Oh, dapat daripada mula. Allah, dapat daripada mula. Dah jamaah baru boleh dah. Jamaah tak boleh dua jamaah dalam satu masjid, tak boleh lah. Tu imam solat sini, kita datang belakang. Jauh Masjid Bukhari, buat belakang. Buat di belakang tu, Allah Akbar. Tu tak boleh. Satu masjid tak boleh ada dua jamaah. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, jamaah mana? Jamaah hak pertama. Hak mula-mula, hak tu imam buat. Dah tu imam habis dah. Kita datang lewat. Datang, ni pergi sana, 3 orang buat solat jamaah. Hak ni pergi sini 3 orang buat solat jemaah. Hak ni pergi sini pula 2 orang solat jemaah. Tak apa. 10 pun tak apa, tak ada hal. Hak ni dah selesai dah. Dah, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau kita datang, imam tahiyat akhir dah. Kalau ada 2 orang kan. Tunggu dia bagi salam, kita solat asing. Dah buat solat jemaah lain, kita akan dapat daripada mula. Baik, tuan-tuan, tapi kalau tak ada dah, kita seorang saja. Seorang saja pun boleh. Kalau kita nak tunggu bagi dia bagi salam, ada hak belakang bangun, tambah dia masbuk, kita pergi ikut dia tu. Sekurang-kurang 1 rakaat. Nah, sebab tu imam dia tahiyat akhir lah. Kita 1 pun tak dapat. Kalau kita ikut yang masbuk sekurang-kurang 1. Orang masbuk sekurang-kurang dia tambah 1. Ada tak orang masbuk tak tambah apa-apa? Ada. Orang masbuk tak tambah apa-apa ada, Cik Nasir? Ada? Mazhab mana? Bila masbuk mesti tambah 1 sekurang-kurang. Nah, paling banyak 4 dia tambah.
Baik. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tak apa. Ada 27, 25. Jadi perbezaan dia siapa yang solat dengan hak yang datang belakang, dia ada perbezaan di segi pahala dapat. Walaupun begitu, tuan-tuan, tak ramai juga solat jamaah ni. Walaupun dijanjikan 27 tu banyak dah. 27 kali 5 apa cikgu? Cikgu, cuba kira 27 kali 5 apa? 25 kali 25. Oh, lebih pada tu lah. Nah, banyak dah. Maknanya, kalau kita nak dapat 27 tu pun, kalau kita solat seorang diri, kita kena solat 27 solat. 27 solat fardu apa hari? Sehari 5. Sehari 5. Cuba kira. 2 hari baru 10. 3 hari 15. 4 hari 20. 5 hari 25. 25 hari setengah. Baru dapat 27. Solat jemaah 1 rakaat 1 solat. 27 terus. Mu nak mana? Nak 27 hari kan nak ahad sekali je. Nak mana? Tak faham, payah. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati, ingat sikit 27. Dia kena solat seorang diri sebanyak 27 hari. Lebih kurang lah. Pahala tu dia boleh dapat dalam satu solat berjamaah sahaja kalau dia solat berjamaah. Jadi fikir-fikir mula lah, tuan-tuan. Bukan PKP, fikir-fikir mula. Macam mana kita nak dapatkan pahala yang banyak, yang kekal. Duit tak kekal. Ni kalau bagi duit penuh ni. Bukhari cuba buat ni announcement Jumaat lepas. Jumaat depan. Sebelum Jumaat, tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kuliah kita bersama Ustaz Hasan Basri. Jeng kreng. Siapa yang datang kuliah pada malam ini, kita akan bagi 27 ringgit. Agak-agak penuh malam tu. Tengok. 27 ringgit banyak oh. Kalau nak makan mi Kamal berapa kali makan? Mi Kamal 3 kali makan oh. Sehari 1 kali makan RM5.5. Kau nak makan lah. Jadi kalau kita janjikan duit, memang nampak dunia. Pahala-pahala ni dia bukan nampak. Sebab dia lepas mati pun boleh dapat. Kalau kita datang solat jamaah ni, automatik pahala bertukar jadi duit. Contoh, kita balik rumah, kita pergi ATM, kita jolok masuk, kita cek tengok baki kita. 27 tambah, 27 tambah, 27 tambah. Seronoklah juga. Nampak, dia nampak. Yang duit ni nampak, tapi jenis pahala tak kata apa pun. Pahala sebutlah pahala macam gunung Uhud pun orang tak erti. Orang cerita solat jenazah ni 1 minit solat jenazah. Allahu Akbar Fatihah, Allahu Akbar selawat, Allahu Akbar Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlah, tak apa dah. Allahu Akbar Assalamualaikum. 1 minit pahala sebesar gunung Uhud. Tak solat juga. Uhud ingat kecil ingat macam gunung Jerai Uhud ni. Tuan-tuan, pergi tengok di Madinah besar mana, tak nampak. Kau dah tak solat. Sila apa berdiri dah solat. Tengok dah anak si mati pula tu. Anak si mati patut jadi imam. Sila. Dia solat pun tak, bukan jadi imam. Solat makmum pun tak, duduk belakang. Habis orang solat RM2 RM5 berat. Nah, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita buat contoh nak bagi duit, sebab duit habis gitu pahala lah yang kita akan pakai di akhirat. Patutnya pahala banyak ni kita rebut untuk mendapatkannya lebih dahsyat daripada kita rebut nak dapatkan duit atas dunia. Baik, tuan-tuan, ibu-ibu muslimat yang dirahmati sekalian. Yang kedua, kata setengah ulama, solat berjamaah adalah fardu kifayah, diperangi orang yang meninggalkannya.
Baik, 76, tengok kat bawah. Solat jamaah dia tak sama dengan solat biasa lah. Solat biasa ijma' ulama fardu ain, wajib atas tiap individu. Tu solat biasa. Solat berjamaah dia tidak muktamad. Hukum dia khilaf dalam kalangan ulama-ulama. Lebih-lebih lagi ulama mazhab yang 4. Baik, tengok muka nombor 76 bawah tu, nota kaki dia. Hukum solat berjamaah di sisi 4 mazhab. Nah, ni mazhab muktabar 4 ni. Baik, adapun hukum solat jamaah maka ia wajib di sisi mazhab Hanafi. Angkah bang. Nah, ataupun tuan-tuan boleh tambah satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Bukan Hanafi, satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Kemudian mazhab Hambali, satu pendapat mazhab Syafi'i, dan setengah pendapat mazhab Maliki. Jadi secara totalnya mazhab yang kata wajib Hambali seorang. Seluruhnya total. Mazhab Hambali mengatakan solat jamaah itu adalah wajib atau fardu ain sama dengan hukum. Sebab itu tuan-tuan tengok, siapa-siapa pergi Mekah, Madinah, dia Hambali. Nah, Saudi ni dia pegang mazhab Hambali, kita Malaysia Syafi'i. Tengok solat jamaah dia macam mana, tuan-tuan. Tengah duduk menyaga tutup tengah menyaga duduk tawar barang mahal kau tu, tiba-tiba Allahu Akbar. Malaysh tu minta maaf ha. I'm sorry ya. Tutup, bum, pergi masjid. Sebab wajib bagi dia solat fardu berjamaah. Di rumah pun boleh, tapi dia pergi masjid lah. Lebih-lebih lagi masjid haram. Nah, 100,000 pahala. Walaupun di Mekah ni, di mana-mana tanah haram, pahala dia sama. Solat di masjid haram pun 100,000, solat di hotel pun 100,000. Dia selagi mana dalam tanah haram, pahala dia sama. Luar tanah haram lain. Contoh di Muzdalifah, di Arafah. Arafah dia bukan tanah haram, dia tanah halal. Solat di Arafah tak dapat 100,000. Tuan-tuan, Timidam, semat yang dirahmati. Tapi di Madinah lain. Madinah nak dapatkan 1,000 pahala. Hanya di Masjid Nabi je. Masjid lain tak dapat. Masjid Quba ke, Masjid Kiblatain ke, tak dapat. Di Uhud ke, tak dapat. Sebab itu bila kita pergi umrah, kita driver kita Arab, Arab. Bila kita nak pergi ziarah tu, dia akan laju, dia akan pergi laju-laju, dia akan balik, dia akan solat di Masjid Nabi. Dia tak akan solat di Uhud, tak akan solat di Quba, tak akan solat di Kiblatain. Dia akan balik solat di Masjid Nabi, sebab di situ saja dapat pahala 1,000. Lain pada Masjid Nabi tak dapat. Nah, tuan-tuan Timidam, semat yang dirahmati sekalian. Jadi sebab tu dia rebuk nak pergi masjid. Solat kalau di Madinah hanya Masjid Nabi, solat di kedai dia 27. Bi solat masjid 1,000 pahala. Sebab tu tutup pergi masjid. Dia fardu ain wajib mazhab Hambali. Tuan-tuan, Timidam, muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, okey. Banyakkan mazhab Maliki. Mazhab Maliki majoriti dia pendapat dia sunat ataupun sunat muakkad. Sunat. Dan satu pendapat di sisi mazhab Syafi'i juga kata sunat. Dan yang muktamad di sisi mazhab Syafi'i, solat jamaah fardu kifayah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Syekh Wahbah Az-Zuhaili, pengarang kitab Tafsir Al-Munir, jilid berbelah-belah jilid, Tafsir Al-Munir. Nah, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sampai 20 berapa jilid, itu 2,000 harga. Itu satu kitab yang besar juga, kitab Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuh. Fiqh Islam dan juga dalil-dalilnya dalam kitab yang sebanyak 11 jilid ini. Satu jilid memakan 500 muka surat. 11 jilid dalam bab solat jamaah. Syekh Wahbah Zuhaili memilih pendapat mazhab Maliki
untuk orang di zaman ini. Dia kata zaman lah ni sesuai pakai mazhab Malikiyah sunat. Sebab apa? Sibuk memanjang. Nak banding orang dulu lah. Orang dulu naik kuda paling hebat tu. Naik kaldai, naik unta gitu-gitu je. Kita hari ni macam-macam jenis kenderaan. Nah, orang dulu kerja pertanian je. Pertanian je. Tak ada kilang-kilang ni, tak ada. Nah, kita lah ni jadi sibuk dia lain. Nak banding orang dulu, maka dia memilih pendapat yang elok dipakai oleh zaman ini, masa ini, ialah sunat. Itu yang dia pilih lah. Nah, tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi kalau kita nak kekalkan memilih pendapat mazhab kita Syafi'i, elok lah. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila sebahagian buat, sebahagian lain tidak berdosa. Nah, sebahagian buat, sebahagian lain tidak berdosa. Cuma kita kena tukar sedikit cara cakap. Cara cakap. Untuk solat jemaah. Kita jangan kata macam ni. Solat jemaah ni fardu kifayah. Hampir buat, aku tak payah. Jeng kering. Hang buat, aku tak payah mo. Tukar hak tu je. Solat fardu berjamaah ni fardu kifayah dalam mazhab kita Syafi'i. Aku buat, hang tak payah. Macam tu betul. Kalau satu kampung, contoh satu Korea lah, dia ada 40 buah rumah, baik contoh, cukup solat Jumaat. 40 buah rumah ni semua kata aku buat, hang tak payah. Aku buat, hang tak payah. Aku buat, hang tak payah. Boleh tengok di masjid 40 tu ada di masjid. Sebab semua kata aku buat, hang tak payah, 40 tu akan ada di masjid. Tapi kalau hak jenis tadi, hang buat aku tak payah, hang buat aku tak payah, masjid siapa ada? Tu imam seorang. PKP terus. Tu imam dengan tu Bilal, jeng kering, dua orang PKP. Nah, Allahu Rabbi. Tukar sikit lah. Jangan kita kata hang buat aku tak payah, aku buat hang tak payah. Macam tu comel. Baik, diperangi orang yang meninggalkannya. Siapa yang meninggalkannya diperangi. Artinya satu Korea ni, satu Korea tak buat solat jamaah, boleh diperangi. Sebab dia fardu kifayah atas Korea itu. Nah, Korea tu apa dia? Masjid, tuan-tuan. Sebab tu dalam satu Korea dia ada sekurang-kurang satu masjid. Yang kata masjid jami' itu, masjid yang buat Jumaat. Hak tu dikira berjamaah. Kalau masjid tu tak buat jamaah, satu kampung tu berdosa. Walaupun dia ada surau buat, surau tak kira. Walaupun di rumah orang buat salat jamaah, di rumah tak kira hak tu. Yang kata kifayah ni masjid jami'. Masjid tu kena 5 waktu tu kena buat. Sebab itu bila PKP, pihak majlis agama membenarkan hanya 5 orang contoh untuk solat di masjid, untuk nak lepaskan fardu kifayah. Kalau buat semua di rumah, satu kampung tu berdosa. Nah, dia di masjid tu. Kena ingat, ada masjid yang dia tak buat penuh. Ada. Tak penuh solat. 3 waktu saja, 2 lagi tak buat. Berdosa satu kampung. 1 waktu tak buat, satu kampung berdosa. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Ada satu masjid, satu kampung ni. Biasa dia ada masjid satu, kemudian dia ada taman-taman. Setiap taman tu kadang tu dia ada surau. Ada surau taman. Korea masjid ni ada satu surau di taman. Surau tu lebih makmur daripada masjid. Kalau nak kira kedatangan jamaah hak di surau lebih banyak daripada masjid. Satu malam, dia jemput seorang ustaz ceramah di surau. Dia buat pada malam Jumaat. Malam Jumaat tu di masjid tak ada kuliah, alah baca Yasin. Jadi di masjid tu bila dah habis solat maghrib, jamaah cabut habis pergi dengar kuliah, pergi dengar ceramah di surau. Tinggal tu imam, tinggal tu Bilal. Tu imam kata aku nak dengar kuliah juga. Tu Bilal kata kalau tu imam pi aku pi juga. Tu imam tu Bilal pi dengar kuliah. Masjid tak ada apa. Nah,
ceramah, pompang ceramah ni bukan macam kuliah, dia masa lebih sikit, 9.30 kuliah, 8.45 berhenti ya. Lagi seminit PKP nak macam mana? Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, habis 9.30 pun habis, Tok Imam tak balik, Tok Bilal tak balik, pakat solat di surau belakang, isyak masjid tak ada orang, dosa satu kampung, dosa habis. Tak boleh. Nah, Tok Imam nak pergi dengan ceramah boleh pergi lah, Tok Bilal ikut boleh, masuk waktu Tok Imam Tok Bilal balik masjid semula, solat mereka dua tak apa dah, selesai waktu kifayah. Solat di surau tak kira tuan-tuan, dia kira masjid jamaah. Nah, yang dirahmati sekalian, jadi 8.45 selesai. Okey, lebih 3 minit tak apa. Nah, tak apa, kita habiskan dulu PKP kita, lepas ni kita kira lewat sikit lah. Nah, tak apa, kita ikut SOP dulu. Jadi berhenti situ, tuan-tuan tanda, kita akan sambung perkara yang ketiga, memelihara mazhab yang mengatakan, itu kita akan sambung lah insyaAllah. Jadi soalan-soalan pun jangan hantar lagi lah tuan-tuan, jangan hantar lagi. Nah, tunggulah habis PKP, insyaAllah kita akan jawab semula. Jadi sekadar itu dulu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.